Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ramzan Muhammad Salfi. Dan saya Marsila Hassan. Perdana Menteri membidas pembangkang kerana bingkas menggunakan agama untuk memfitnah beliau berhubung kes mahkamah yang dihadapi oleh ahli politik. Datuk Seri Anwar menegaskan beliau tidak pernah campur tangan dalam mana-mana kes termasuk yang membabitkan pemimpin parti sekutu Kerajaan UMNO. Ujarnya beliau juga tidak pernah menggunakan kedudukan bagi menganiaya orang lain dan hanya menyokong pendakwaan yang berdasarkan fakta dan bukti yang tidak longgar atau boleh dicabar. Jangan kita guna kedudukan untuk, pertama, salah. Perdana Menteri jangan guna kedudukan untuk menganiayai. Kalau bukti ada, naya macam mana? Saya tidak peduli. Ada orang kata, oh, timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri ada. Kes masih di mahkamah. Saya tidak campur. Boleh tanya Ketua Hakim Negara. Boleh tanya Peguam Negara. Bila saya campur minta dikurangkan atau ditarik balik pertuduhan. Soal tomahan, kita jangan mudah untuk menghukum. Ya. Saya bukan kelas politician yang murah begitu rupa. Datuk Seri Anwar berkata pimpinan pembangkang juga tidak perlu menghukumnya, lebih-lebih lagi menggunakan ayat Al-Quran dengan mendakwa berlaku campur tangan dan menzalimi mereka. Sebelum ini, pimpinan Perikatan Nasional PN mendakwa penahanan dan pertuduhan dibuat terhadap pemimpin Bersatu adalah pendakwaan terpilih dan bermotif politik. Ia selepas Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bekas Ketua Penerangan parti itu, Datuk Wan Saiful Wan Jan dihadapkan ke mahkamah bagi pertuduhan rasuah, salah guna kuasa dan penggubahan wang haram. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan siasatan berhubung isu pembinaan kapal tempur pesisir LCS perlu diteruskan. Ia berikutan pendakwaan peringkat awal sebelum ini tidak memadai memandangkan ia melibatkan skandal berskala besar dan ketirisan. Tapi saya tegaskan di sini, di Parlimen, bahawa siasatan mesti diteruskan dan termasuk LCS kerana saya rasa tindakan yang sebelum ini tidak cukup untuk membongkar dan bertindak kepada orang-orang yang lebih utama yang dikatakan terlibat. Perdana Menteri menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pasir Mas, Ahmad Fadli Syari, mengenai keseriusan kerajaan dalam mengambil tindakan terhadap tata kelola tidak telus termasuk LCS. Skandal LCS terbongkar tahun lalu apabila Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC menyenaraikan 9 rumusan sebagai punca kepincangan projek pembinaan 6 kapal LCS bagi kegunaan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM bernilai 9 bilion ringgit. Mengikut laporan PAC, kerajaan sudah membayar lebih 6 bilion ringgit untuk projek 5 kapal LCS kepada Bosted Naval Shipyard Sendirian Berhad bagi projek runding terus itu. Namun, tiada kapal diterima. Bayaran fasa 2 sumbangan tunai rahmah STR dijangka dikreditkan ke dalam akaun penerima mulai April ini. Datuk Seri Anwar telah meminta Kementerian Kewangan dan agensi berkaitan menyegerakan perkara itu bagi memastikan golongan yang memerlukan menerima bantuan STR sebelum sambutan Aidilfitri. Bantuan tunai rahmah ini atau sumbangan tunai rahmah STR fasa 1 telah pun dikeluarkan. Ya, telah diadakan, disampaikan kepada rakyat yang berjumlah 1.6 bilion ringgit. Itu bulan Januari. Dan saya telah memberitahu Kementerian Kewangan dan agensi berterlibat supaya meringankan mereka dengan bantuan STR fasa 2 yang harus diselesaikan pada pertengahan Ramadan atau awal April, insya-Allah. Perdana Menteri menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari pada waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT mengenai penambahbaikan kepada STR berbanding bantuan diberikan sebelum ini. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, kerajaan kini membuka permohonan baru untuk STR. Individu yang layak diminta membuat permohonan sebelum 31 Mac supaya pembayaran dapat disalurkan bulan depan. Dalam pembentangan Belanjawan 2023, Datuk Seri Anwar mengumumkan keluarga dalam kumpulan miskin tegar layak menerima sumbangan hingga maksimum RM3,100 biarpun bantuan keluarga Malaysia BKM berjumlah RM2,500 masih diagihkan.
Tiga individu termasuk seorang lelaki dikenali sebagai Datuk Roy ditahan reman 3 hari bagi membantu siasatan kes penipuan berkaitan program Jana Wibawa. Perintah reman sehingga 16 Mac dikeluarkan Magistrate Nur Elina Hanim Abdul Halim ke atas Datuk Roy di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Ia selepas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuat permohonan itu pagi tadi. Sementara itu di Mahkamah Magistrate Putrajaya, Magistrate Izzah Zulaika Rohanuddin membenarkan 2 suspek berusia dalam lingkungan 40-an direman 3 hari sehingga 16 Mac bagi membantu siasatan membabitkan kes sama. Ketiga-tiga suspek ditahan kira-kira jam 3 petang semalam ketika hadir memberi keterangan di Pejabat SPRM Kuala Lumpur. Kes disiasat mengikut Seksyen 16-A Akta SPRM 2009. Sebelum ini, Datuk Roy diburu SPRM kerana didakwa menjadi perancang utama dalam siasatan kes meminta dan menerima rasuah RM400,000 bagi mengelak siasatan membabitkan program Jana Wibawa. Perdana Menteri turut memaklumkan belum ada mana-mana syarikat dianugerahkan projek tebatan banjir di Johor serta beberapa negeri dilanda banjir melalui tender semula menerusi laluan pantas. Jelas beliau, laluan pantas pemberian projek itu dilakukan berikutan keperluan mendesak dalam mengatasi masalah banjir di beberapa negeri. Memang diperkenalkan sistem tender terhad dan saya minta fast track sebab banjir. Jadi belum ada award daripada keputusan yang saya cek semalam untuk Sungai Golok, untuk Terengganu, untuk Kedah, untuk semua termasuk Johor, dan Johor kita tambah jadi 2, itu semua disegerakan melalui fast track tender. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kubang Krian Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Jelas Perdana Menteri sehingga hari ini masih belum ada syarikat dianugerahkan projek sama ada di Sungai Golok Kelantan, Terengganu dan 2 projek di Johor. Lantikan ahli atau profesional mewakili parti politik dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC adalah di bawah pengetahuan dan tapisan Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata setiap parti yang membentuk kerajaan akan melakukan rundingan di bawah sekretariat itu terlebih dahulu sebelum sebarang pelantikan dimuktamadkan. Kalau tidak diberikan kesamarataan tetapi diberikan kesaksamaan untuk meletakkan wakil tiap-tiap parti di dalam badan-badan berkanun GLC, holding companies atau subsidiaries. Kini kami sedang menyusun untuk meletakkan bukan saja kepimpinan parti tetapi wakil-wakil badan profesional yang mewakili parti untuk duduk di badan-badan berkanun, syarikat-syarikat berkaitan kerajaan dan juga subsidiary untuk menentukan agar mana-mana individu atau tokoh yang diletakkan itu juga mempunyai prestasi yang baik. Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berkata calon dari parti itu yang terpilih perlu mempunyai prestasi, pengalaman dan latar belakang yang mampu menguatkan kerajaan persekutuan dan negeri. Sementara itu ditanya mengenai prestasi 100 hari menteri dan timbalan menteri daripada Barisan Nasional, beliau yang juga pengerusi gabungan itu berpuas hati dengan pencapaian dan komitmen yang ditunjukkan mereka dalam kerajaan perpaduan. Datuk Seri Ahmad Zahid ditemui pada majlis pengenalan calon pengerusi tetap, timbalan pengerusi tetap, naib-naib presiden dan ahli majlis tertinggi sempena pemilihan UMNO sesi 2023-2026 peringkat negeri Pahang. Pertubuhan Sisters in Islam SIS Forum Malaysia gagal dalam rayuannya untuk membatalkan fatwa dikeluarkan Jawatankuasa Fatwa Selangor yang mengisytihar organisasi itu sebagai sesat dan menyeleweng daripada ajaran sebenar. Panel 3 hakim Mahkamah Rayuan melalui keputusan majoriti 2-1 menolak rayuan pertubuhan berkenaan dengan alasan tidak mempunyai sebarang merit.
Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Hazana Mihan yang mengetuai panel dan Datuk Cik Muhammad Ruzima Ghazali turut memutuskan Hakim Mahkamah Tinggi tidak terkhilaf ketika menolak semakan kehakiman SIS untuk mencabar keputusan itu bagi membolehkan mereka campur tangan. Sementara itu, seorang lagi hakim dalam panel sama iaitu Datuk M. Gunalan menentang. Dalam prosiding secara dalam talian, Datuk Cik Muhammad Ruzima berkata, mengikut Seksyen 47 Enactment Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991, Jawatan Kuasa Fatwa diberi kuasa menghasilkan fatwa atas apa-apa persoalan yang belum muktamad atau yang menimbulkan kontroversi berhubung hukum syarak. Pada 27 Ogos 2020, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan semakan kehakiman SIS untuk mencabar keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Selangor yang mengisytiharkan pertubuhan itu sebagai sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam sebenar. Sekurang-kurangnya 30 pam air bergerak diaktifkan di sekitar Batu Pahat Johor bagi menurunkan paras air sekaligus membantu mempercepat pemulihan banjir termasuk fenomena air termenung. Pam dengan kapasiti 2 hingga 20 kaki persegi sesaat dipasang sejak 11 Mac lalu itu, tambahan kepada sistem saliran dan pam sedia ada bagi mempercepat usaha mengepam air keluar. Kita memerlukan lagi lebih kurang 10 lagi rumah pam gerak. Bermakna pada masa dekat di daerah Batu Pahat ni akan beroperasi rumah pam ni sebanyak 40 unit. Kita berharaplah dengan usaha yang telah dilakukan oleh pihak JPS sekurang-kurangnya dapat memberikan kesan kepada kapasiti air itu. Tambahnya, 7 unit pam berkenaan adalah daripada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Batu Pahat, manakala 23 unit lagi daripada JPS Malaysia dan beberapa negeri lain termasuk Johor, Selangor dan Kedah. Kesemua pam itu dipasang di 14 lokasi, antaranya pintu air Kuala Senggarang, Parit Bintang, Parit Asam Kumbang dan Taman Buyani, Seri Medan. Dengan penggunaan pam bergerak itu, air banjir dijangka surut sepenuhnya dalam tempoh 2 minggu hingga sebulan. Turut terkesan dengan banjir serta fenomena air termenung itu, seorang pengusaha baja dan tanah organik selepas kilang miliknya di Batu Pahat Johor ditenggelami banjir sejak 27 Februari lalu. Bencana itu menyebabkan beliau terpaksa menanggung kerugian lebih RM300,000. Menurut Nur Hidayah Sarjani, banjir kali ini disifatkan antara yang terburuk selepas bencana sama pada tahun 2006 dan 2011. Jelasnya, air banjir naik mendadak menyebabkan lebih 100 tan baja dan tanah organik bersama 9 buah mesin membungkus baja serta 5 buah jentera berat gagal diselamatkan. Kami di kilang ni sedaya upaya untuk menaikkan semua barang lah, yang mana rendah naik ke tinggi kan, mesin-mesin semua. Tapi bila kami datang lawat pada hari ini, amat sedih lah tengok keadaan, sebab boleh dikatakan tenggelam habis. Apa yang kita naikkan semua totally tenggelam lah. Selain kilang itu, kedai baja dan tanah organik yang terletak di sebelah rumahnya di Parit Warijo turut terkesan. Tidak hanya akibat banjir, perniagaan warisan keluarganya itu juga masih bergelut akibat kerugian besar yang ditanggung akibat pandemik COVID-19 yang lalu. Justru beliau berharap agar kerajaan dapat membantu pihaknya bagi mengelak syarikat itu gulung tikar. Kami memang kena bangkit semula lah. Mulakan balik daripada mula. Jadi dengan harapan kerajaan dapat membantu kami lah dalam memulakan perniagaan yang baru ni, disebabkan mesin-mesin kami pun dah tenggelam, jentera-jentera kami pun tidak boleh bergerak. Hingga petang tadi, beberapa kawasan termasuk Seri Medan, Parit Sulong dan Parit Raja masih ditenggelami banjir termenung meskipun cuaca cerah. Fasah wanita koma lulus. Teruskan bersama Buletin Utama.
Rasa seperti diri anda yang baharu. Kerusi urut Kowe dengan pelan bayaran mudah dan perkhidmatan penjagaan 7 langkah. Rasa seperti diri anda yang baharu. Kerusi urut Kowe. Bertemu kembali. Mahkamah Rendah Syariah Seremban meluluskan permohonan tuntutan fasah oleh wanita yang berada dalam koma, Jahidah Nordin, terhadap suami yang mencederakannya hingga dia terbaring kaku sejak Mei 2021. Tuntutan fasah oleh Jahidah 44 tahun terhadap suaminya Rosmaini Abdul Rauf 40 tahun difailkan dengan berwakilkan adiknya Fauziah Nordin. Fauziah berkata dia membuat tuntutan fasah mewakili kakaknya pada 1 Februari lalu dan bersyukur proses itu dipermudahkan tanpa menunggu lama dan dapat memberi fokus terhadap kes jenayah membabitkan Rosmaini dengan kakaknya yang kini masih lagi dalam perbicaraan di mahkamah. Pada Mei 2021, media melaporkan mangsa yang ketika itu hamil parah dipercayai dipukul suaminya. Mangsa mengalami kecederaan parah di kepala dan tengkorak selain rahang, tulang belakang serta rusuk retak dipercayai dipukul oleh suaminya. Kerangka undang-undang bagi mengawal selia teknologi mobiliti udara termaju AAM dijangka siap menjelang tahun depan. Bagi tujuan itu, Kumpulan Kerja untuk Sistem Pesawat Tanpa Pemandu Diperakui CUAS dan Pesawat Udara Elektrik Lepas dan Darat Vertikal Berpemandu eVTOL dilancarkan siang tadi. Majlis pelancaran disempurnakan Timbalan Menteri Pengangkutan, Dato' Hasbi Habibullah di Cyberjaya. Kumpulan kerja di bawah inisiatif Sandbox Kawal Selia Kebangsaan NRS itu terdiri daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM sebagai pengawal selia teknikal, disertai pemain industri seperti pengeluar pesawat, pengendali lapangan terbang vertikal serta pakar akademik. Sekarang ini mungkin yang drone ini kita gunakan untuk aerial, fotografi dan sebagainya. Mungkin di future kita ianya juga menjadi seperti negara lain, testing untuk menggunakannya sebagai air taxi pun sudah sekarang ini berlaku. Digunakan untuk sekarang ini di certain negara lain pun dibuat sebagai ni ganti emergency response untuk medical, kereta sesak dan sebagainya. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Hasbi berkata, AAM menawarkan rangkaian teknologi inovatif yang selamat dan cepat selain menghubungkan komuniti yang kurang mendapat perkhidmatan pengangkutan sedia ada. Universiti Tsukuba di Jepun akan membuka kampus cawangannya di Malaysia sekaligus melakar sejarah menjadi kampus cawangan Universiti Jepun pertama ditubuhkan di luar negara matahari terbit itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pemilihan negara ini sebagai lokasi penubuhan kampus cawangan Universiti Awam Jepun pertama di dunia adalah pengiktirafan kepada pengurusan pendidikan tinggi negara serta mencerminkan hubungan dua hala erat kedua-dua negara. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis menandatangani memorandum kerjasama MOC antara Malaysia diwakili Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Sukan, Sains dan Teknologi MAX dan Kementerian Luar Negeri Jepun di Ibu Negara. I believe that the presence of the Tsukuba University branch campus in our country will help create a more dynamic and exciting higher education environment. Turut hadir Dutar Besar Jepun ke Malaysia, Takahashi Katsuhiko. Universiti Tsukuba yang ditubuhkan pada tahun 1872, salah satu daripada 86 buah universiti awam dan tersenarai dalam 10 universiti terbaik di Jepun. Warga kerja Kementerian Pertahanan MINDEF diseru untuk kekal cemerlang dengan sikap tulus, positif dan ikhlas selain menjadi contoh untuk lebih berusaha pada masa akan datang. Menterinya Datuk Seri Muhammad Hassan turut menyatakan harapan kepada pesara untuk tidak bersara dalam menabur jasa dan bakti kepada bangsa dan negara.
Datuk Seri Mohamad berkata demikian dalam ucapan perasmiannya pada Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC dan Jasemu dikenang MINDEF di Ibu Negara bertema apresiasi melestari khidmat bakti dan kecemerlangan Kementerian Pertahanan. Sejumlah 10,205 orang menerima APC serta pingat perkhidmatan dan pekerti terbilang PPT tahun 2022 oleh MINDEF dan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Daripada jumlah itu, 9,198 adalah warga ATM dari ketiga-tiga cabang perkhidmatan, 874 warga awam dan 133 pesara. Pada majlis itu, Datuk Seri Mohamad menyempurnakan penyampaian anugerah dan pingat kepada 391 penerima, terdiri daripada penjawat awam di Wisma Pertahanan dan unit tentera, warga ATM serta pesara awam terpilih. Manakala selebihnya, majlis penganugerahan akan diselaras oleh negeri serta markas masing-masing. Turut hadir Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari, Ketua Setiausaha MINDEF Datuk Seri Muiz Abdul Aziz, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang, serta Panglima Perkhidmatan dan pihak pengurusan tertinggi Kementerian dan ATM. Dalam pada itu, MINDEF dalam kenyataannya berkata anugerah dan pengiktirafan itu diberi sebagai tanda penghargaan kepada setiap warga kerja pertahanan. Mereka bukan hanya bertindak sebagai petugas barisan hadapan negara, malah turut memainkan peranan sebagai unsur teras dalam tonggak kedua strategi pertahanan negara, iaitu pertahanan komprehensif seperti yang digariskan dalam Kertas Putih Pertahanan. Korban Siklon Freddy cecah lebih 100 orang. Teruskan bersama Buletin Utama. Rasa seperti diri anda yang baharu. Kerusi urut Kowe. Kembali dengan laporan Detik Niaga. Pengukuhan dolar Amerika Syarikat setakat ini tidak menjejaskan hasil dan perbelanjaan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, kelemahan ringgit berbanding dolar memberi kesan kepada harga makanan, terutamanya membabitkan import benih dan baja. Tetapi dengan mata wang Amerika jatuh. Nasib baik pendedahan kita kepada hutang berdasarkan dolar itu jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Dan yang terakhir seperti yang saya sebut, bayaran dolar ini adalah hutang 1MDB. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata demikian pada sidang Dewan Rakyat. Tambahnya, nilai ringgit juga masih kekal positif berbanding mata wang pound Britain, yen Jepun, dolar Australia, yuan China dan rupiah Indonesia. Dalam pada itu, kerajaan akan memendekkan tempoh proses permohonan ekspatriat yang mengambil masa sehingga 6 bulan ketika ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata putiran berkenaan akan dimuktamadkan dalam tempoh 3 bulan. 3 bulan itu ialah untuk memberi ruang dan masa kepada semua agensi yang terlibat untuk kita lakukan harmonisasi. Kita pastikan bahawa dalam usaha kita memendekkan dan memudahkan proses apa orang kata ni permohonan permit ekspatriat ini. Beliau berkata demikian pada sidang media di bangunan Parlimen. Sebelum ini, platform pemudah diaktifkan semula bagi menyelesaikan proses dan prosedur di peringkat kerajaan sekaligus mempercepat urusan perniagaan. Ia bagi memastikan Malaysia sebagai destinasi mesra perniagaan dan pelaburan. Pada majlis berasingan, Rafizi mengumumkan data hasil bancian ekonomi yang dilaksanakan bulan depan akan diguna bagi mengatur strategi merancakkan pertumbuhan sektor kritikal negara. Kita boleh menyusun langkah-langkah ke arah membina skala dan daya tahan syarikat-syarikat kita supaya lebih banyak syarikat itu dia bersaiz lebih besar. Bagaimana nak buat? Of course you need the data, because with the data it will allow us the insights to decide the right prescriptions and intervention and at what cost to the country.
Bancian turut membolehkan kerajaan menggubal pelbagai dasar untuk memastikan peniaga meningkatkan kapasiti perniagaan masing-masing. Ini termasuk keupayaan menyertai rantaian nilai lebih tinggi, menyertai program ekspor serta penawaran gaji yang lebih baik kepada pekerja. Dianggarkan 1.2 juta pertubuhan akan terlibat dalam banci ekonomi 2023. Ia membabitkan 75.2% peniaga mikro dan 20.5% usahawan kecil. Dalam pada itu, hampir 80% isu kekurangan buruh asing untuk industri perladangan diselesaikan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, kerajaan kini giat menyelesaikan isu kurang tenaga kerja itu di lokasi tertentu termasuk Sarawak. So I think it's almost at 80% now coming in. But the challenge will be in certain part, for example, Sarawak, certain areas, because in Sarawak, they are not receiving or accepting Bangladesh to work in Sarawak. So definitely there will be challenge in getting more Indonesian to come in. Terdahulu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi merasmikan Forum Projek Sawit Positif Rakyat. Kerajaan secara umumnya menyelesaikan prosedur, permohonan dan kelulusan untuk membawa buruh daripada negara sumber. Bagaimanapun, cabaran ketika ini ialah peraturan dan regulasi negara terbabit di luar kawalan kerajaan. Firma penyelidikan yakin syarikat minyak dan gas negara Petronas mampu membayar komitmen dividen mencecah RM40 bilion kepada kerajaan tahun ini. Dalam nota penyelidikan, Hong Leong Investment Bank menjelaskan Petronas memiliki posisi kewangan bersih yang lebih baik pada RM97.1 bilion setakat Disember lalu. Bagaimanapun, keuntungan dan aliran tunai Petronas dijangka kembali normal berdasarkan harga minyak mentah yang lebih rendah tahun ini. RHB Investment Bank pula menjangka Petronas menyumbang dividen RM40 bilion tahun ini, jauh lebih tinggi berbanding unjuran RM35 bilion sebelum ini. Ia mampu dipenuhi walaupun harga minyak mentah dijangka lebih rendah pada $80 Amerika setung. Pada 2022, Petronas membayar dividen berjumlah RM50 bilion termasuk dividen tambahan RM25 bilion. Setakat ini, Petronas menyumbang secara terkumpul kepada kerajaan dan dana amanah kebangsaan berjumlah RM1.4 trilion. Bursa Malaysia ditutup rendah untuk hari kelima berturut-turut. Ia berikutan petunjuk bercampur-campur di Wall Street selain kebimbangan pelabur terhadap krisis perbankan di Amerika Syarikat. Pada jam 5 petang, FBM KLCI susut 1.97%. Sementara itu, ringgit ditutup tinggi pada 4.482 berbanding dolar Amerika. Kesedaran majikan untuk mencarum pertubuhan keselamatan sosial perkeso khususnya melibatkan pekerja yang melewati usia 61 tahun masih rendah. Justru Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar menyeru majikan untuk meneruskan caruman agar pekerja dan keluarga dapat dilindungi sekiranya berlaku musibah. Menurut Sivakumar, di bawah skim bencana pekerjaan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, majikan perlu membayar caruman jenis kedua bagi pekerja berusia lebih 60 tahun, iaitu sebanyak 1.25% daripada gaji bulanan pekerja. Di bawah perkeso ada macam-macam bantuan yang boleh mereka terima. People don't know. Ramai yang tidak tahu tentang faedah-faedah yang mereka terima. Jadi we are trying to tell the people, to inform them that these are the benefits they can get. Alright,
So itulah matlamat kami sebenar. Beliau ditemui selepas menziarahi dan menyerahkan faedah Pekeso kepada waris Lee Eng Dong, 61 tahun yang maut dalam nahas jalan raya bulan lalu. Lee yang bekerja sebagai pemandu lori meninggalkan seorang balu, Edna Hipolito Amos, 58 tahun yang merupakan seorang suri rumah sepenuh masa dan 4 anak berusia di antara 19 hingga 25 tahun. Edna dan anaknya yang berusia bawah 21 tahun layak menerima faedah orang tanggungan sebanyak RM3,735 sebulan. Saya sebagai majikan pun memang rasa bangga boleh contribute. Yang satu kes memang kita kena tegaskan sebab kita pun tak perasan yang pekerja yang lepas 60 tahun masih terlindung daripada faedah Pekeso yang ini. Jadi saya memang uraskan semua itu majikan terus membuat sumbangan untuk pekerja mereka untuk Pekeso. Tambah Siva Kumar, Pekeso mengetahui mengenai kejadian itu melalui media cetak atas usaha skuad Pekeso prihatin yang membuat semakan dan mendapati orang tanggungan Lee layak mendapat faedah di bawah skim bencana pekerjaan. Bukan mudah untuk golongan wanita keluar dari zon selesa serta mencabar diri mencuba sesuatu yang baru agar terus maju ke hadapan. Justru syarikat pengeluar makanan dan minuman Nestle Malaysia terus komited memperkasakan golongan hawa, terutamanya pemilik perniagaan kecil melalui program Mentor Wanita Cukup Berani Maggie. Majlis Perasmian Program Mentor Wanita Cukup Berani Maggie 2023 disempurnakan Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat KPWKM Datuk Seri Nancy Shukri. Acara bersempena Hari Wanita Antarabangsa itu juga diharap menjadi sumber inspirasi kepada masyarakat. And now this year is again adding another layer of skills, of knowledge by teaching them how to do social media content. And we know that that's a very important way to reach to people, to expand your business, to really use your talent in the kitchen to create new livelihood opportunities. Kami selaras dengan janji jenama kami, You and Maggie Cook the Difference ataupun Anda dan Maggie sajikan kelainan. Kami percaya program ini juga perlu disajikan kelainan. Kami di Nestle dan Maggie mendapati permintaan untuk pencipta kandungan food content creators dan penggunaan digital semakin meningkat. Program yang kini masuk tahun ketiga itu memberikan impak positif kepada 3,500 peserta di seluruh negara. Kita beralih ke laporan luar negara. Lebih 100 terbunuh dan 134 lagi cedera akibat Siklon Freddy yang melanda Malawi dan Mozambik. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dalam kenyataannya mendedahkan 11,000 penduduk terjejas akibat taufan itu. Freddy yang mula melanda akhir Februari lalu adalah antara siklon paling lama direkodkan. Ia mula melanda selatan benua Afrika dan kembali dalam tempoh beberapa minggu. Ibu negara Malawi mencatatkan 85 kematian selepas banjir lumpur. Penduduk mendakwa pasukan penyelamat lambat tiba, justru mereka terpaksa menggali tanah menggunakan tangan untuk mencari mangsa. Pasukan penyelamat dalam pada itu memberitahu situasi amat sukar bagi mereka dengan ketiadaan peralatan mencukupi. Dalam pada itu, Presiden Lazarus Chakwera yang sedang menghadiri sebuah mesyuarat di Doha, Qatar, mengisytihar darurat di selatan negara selain merayu sumbangan masyarakat antarabangsa. Empat kanak-kanak antara 8 maut dalam tragedi tanah runtuh di daerah Manaus, Brazil. Menurut pihak berkuasa tempatan, sekurang-kurangnya 11 rumah tertimbus tanah. Operasi mencari mangsa turut disertai pasukan sukarelawan dengan menggunakan jentera berat dan penyodok. Antara yang ditemui, mayat ibu dan anak sedang berpelukan. 3 lagi penduduk diselamatkan dan diberikan rawatan. Brazil sering dilanda bencana alam sejak beberapa tahun kebelakangan ini susulan perubahan iklim.
Penutupan Bank Silicon Valley SVB membawa kejutan kepada dunia teknologi Amerika Syarikat. Ia juga menimbulkan tanda tanya bagaimana salah satu institusi yang paling bernilai boleh runtuh secara tiba-tiba. Pengawal selia kewangan Amerika Syarikat menutup SVB pada Jumaat lalu dalam satu langkah mengejutkan yang menyebabkan saham perbankan global menjunam. Pihak berkuasa merampas aset SVB iaitu pemiutang utama kepada syarikat-syarikat pemula teknologi sejak 1980-an. Ia selepas jumlah deposit yang banyak dikeluarkan menjadikan bank bersaiz sederhana itu runtuh dan tidak lagi dapat bertahan. Penutupan itu menjadi kebimbangan kemungkinan berlaku kegagalan bank terbesar di Amerika Syarikat sejak krisis keuangan 2008. Korea Utara sekali lagi melancarkan ujian peluru berpandu balistik dari pantai timurnya sekaligus menjadikan ia kali kedua dilakukan dalam tempoh 3 hari. Perkara itu disahkan tentera Korea Selatan. Kali pertama ia dilancarkan sebagai amaran terhadap latihan ketenteraan bersama terbesar Korea Selatan dan Amerika Syarikat. Seorang banduan tetua Palestin di penjara Israel dibebaskan selepas menjalani hukuman selama 17 tahun atas dakwaan menyeludup senjata. Fuad Shubaki, 83 tahun, dibebaskan dari penjara Ashkelon dan kini dalam perjalanan ke Ramallah, tebing barat. Seorang pegawai polis berdepan detik cemas ketika menyelamatkan seekor kangaroo daripada banjir di Queensland, Australia. Lebih mendebarkan terdapat kelibat 2 ekor buaya berhampiran kangaroo berkenaan. PKBM pilih kriteria berbeza setarai calon atlet ke program Road to Gold Paris 2024. Juga 2 lagi tenaga naturalisasi baru dalam senarai aksi Persahabatan Harimau Malaya. Pasti pemain jati tempatan perlu kerja lebih keras untuk bukti kemampuan. Jangan ke mana-mana, sukan sebentar lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan pemain naturalisasi yang diserap ke dalam skuad bola sepak kebangsaan Harimau Malaya terus melebar dengan kemasukan terbaru Andrés Dos Santos dan Paulo Josue dalam senarai 27 pemain yang dipanggil pengendali negara Kin Pangon bagi 2 aksi persahabatan antarabangsa 23 dan 28 Mac ini. Memang diakui kehadiran berterusan harimau naturalisasi ini dapat memberi kekuatan tambahan kepada pasukan kebangsaan. Namun mekanisme terbaik juga harus dicari agar pemain-pemain jati tempatan tidak hanya bertindak sebagai timpilan dalam skuad negara sendiri. 27 pemain disenaraikan Kin Pangon untuk melakukan persiapan di Johor Bahru pada Sabtu ini bagi menghadapi 2 perlawanan antarabangsa kelas 1 bertemu Turkmenistan dan Hong Kong masing-masing dijadual 23 dan 28 Mac 2023 di Stadium Sultan Ibrahim. 7 muka baru mendapat panggilan ke kem latihan Harimau Malaya yang akan memulakan tugasan pertama antarabangsa 2023 itu dengan 9 daripada 23 pemain yang berada dalam skuad ke separuh akhir Piala AFF 2022 dikekalkan. 2 naturalisasi terbaru dari Brazil, Andrés Dos Santos dan Paulo Josue antara yang mendapat panggilan bersama pemain campuran Noalen dari klub Finland SJK Senayoki. Turut dipanggil kali pertama adalah penjaga gol Damien Lim dan Syed Izhan Nazri Syed Azman, pemain pertahanan Daniel Tin serta Muhammad Fairuz Baharudin. Muhammad Fayed Muhammad Zulkifli Amin pula mendapat panggilan semula selepas kali terakhir pada September 2021. Manakala Nur Azam Abdul Aziz, Dion Kul, Muhammad Syamir Kuti Aba, Arif Aiman Muhammad Hanafi dan Lever Kobin Ong membuat penampilan semula selepas tidak menyertai kem sebelum ini. Tentunya sedikit mengejutkan Muhammad Safir Rashid dan Litak hanya berada dalam senarai 13 pemain gantian. Harimau Malaya mengadakan persiapan di Johor Bahru bermula Sabtu ini disusuli 2 aksi persahabatan antarabangsa kelas 1 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Malaysia dijadual menentang Turkmenistan pada 23 Mac dan Hong Kong 5 hari berikutnya. Stadium canggih di selatan tanah air itu menjadi pilihan pertama menggantikan Stadium Nasional Bukit Jalil yang tidak boleh digunakan sehingga September ini kerana akan menjalani proses penukaran rumput. Kesaingan Liga Super. Sekalipun tanpa Nafuzi Zain di tepi padang dan ketua pasukan Manuel Out yang masih digantung akibat kad merah, Kedah Darul Aman KDFC tetap memperoleh rentak kemenangan dalam saingan keempat Liga Super apabila mengetasi Kelantan United. Keputusan yang agak sengit yang berakhir 3-2 memihak tuan rumah itu membolehkan Sang Kenari naik ke tangga kelima, manakala Kelantan United pula masih di posisi terbawah.
Kedah Darul Aman KDA mencatat kemenangan 3-2 ke atas Kelantan United di Stadium Sultan Muhammad ke-4. David Silva memberikan tuan rumah permulaan meyakinkan apabila berada di hadapan pada minit ke-21. Kelebihan itu tidak mampu dipertahankan menyaksikan pelawat melancarkan banyak asakan mencari gol penyamaan. William Lira dan Manuel Hidalgo kemudian meledak membolehkan KDA 2-1 di hadapan sebelum tamat babak pertama. Al-Hafiz Harun tampil menghasilkan gol ketiga sang Kenari pada minit ke-79. Kelantan United cuba bangkit semula menerusi Yan Victor yang merapatkan kedudukan pada lewat perlawanan menerusi sepakan penalti. Namun kedudukan 3-2 yang kekal hingga tamat permainan merupakan kemenangan ketiga KDA daripada 4 perlawanan, dengan kijang hijau pula dibelenggu kekalahan ketiga. Ini pula berita sedih diterima bola sepak negara apabila bekas pemain bola sepak Sabah dan Sarawak Bobby Chua Abdullah meninggal dunia hari ini pada usia 55 tahun. Allahyarham Bobby menghembuskan nafas terakhir di kediamannya di Kota Kinabalu jam 2.25 petang tadi akibat komplikasi penyakit sklerosis lateral amyotrophic ALS yang diteritanya sejak tahun 2020. Pemergian Bobby Chua Abdullah dimaklum isterinya Zarifah Yaakob menerusi satu hantaran di laman sosial. Bobby yang menghidapi ALS yang menyebabkan penurunan fungsi pada sel saraf motorik sekaligus menyebabkan kematian neuron yang mengawal otot rangka menyukarkannya untuk bercakap, menelan dan bernafas. Difahamkan jenazahnya akan dikebumikan di tanah pengkebumian wakaf Kampung Kota di Tuaran. Ketika zaman terbaiknya sebagai pemain bola sepak, di mana Allahyarham mula beraksi secara profesional ketika menyarung jersey Sabah pada 1994. Bobby yang berasal dari Inanam bermain untuk negeri kelahirannya itu sehingga tahun 1998 sebelum berhijrah ke Sarawak. Paling kontroversi perpindahannya ke pasukan Sarawak apabila hanya dikenakan yuran RM9.95 oleh Persatuan Bola Sepak Sabah. Sepanjang 6 tahun beraksi untuk Sarawak sehingga 2004, dia turut pernah diberi kepercayaan menjadi kapten pasukan. Kami di unit berita sukan TV3 turut mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Bobby Chua Abdullah. Ini pula perkembangan projek Kompleks Sukan Shah Alam yang akan turut menempatkan stadium baru bagi pasukan Selangor FC. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari hari ini memberi penjelasan terperinci bagaimana kerajaan negeri membiayai kos pembinaan Kompleks Sukan Shah Alam yang baru tanpa melibatkan penggunaan dana awam. Ini dilakukan menerusi sistem pembayaran secara pertukaran tanah kepada pemaju Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB yang dijangka dimuktamadkan April ini. Memberi penjelasan dalam sidang Dewan Negeri Selangor hari ini, Datuk Seri Amiruddin menyatakan kawasan sekitar Kelang dan Hulu Selangor dikenal pasti menjadi tanah yang bakal dianugerahkan kepada pemaju Kompleks Sukan Shah Alam KSSA bagi membiayai kos pembinaannya. Kaedah pembayaran secara pertukaran tanah kepada Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB dijangka muktamad pada April. Tambahnya, tanah di sekitar Stadium Shah Alam di Seksyen 13 terutama berhampiran Pasaraya Giant tidak menjadi pertukaran kerana lokasi berkenaan terlibat dengan projek tebatan banjir. Sebelum ini, Amiruddin menegaskan tiada dana awam digunakan bagi pembangunan semula KSSA berikutan pelaksanaannya bersifat perkongsian awam swasta. Projek itu juga akan memanfaatkan akses dan kelebihan sedia ada di kawasan terbabit seperti lokasi strategiknya dan jaraknya yang berhampiran stesen laluan transit aliran ringan LRT 3. Kerisauan kontijen bertanding mengenai perkampungan atlet Sukan SEA Kemboja 2024 yang dilapor mengalami kelewatan pembinaan sebelum ini boleh dikatakan reda selepas jaminan diberikan penganjur bahawa kini ia di fasa akhir bagi membuatkan kelengkapan dalaman. Perkara itu diumum Chief Division CDM Datuk Muhammad Nazir Ali pada sesi lawatan pertamanya meninjau persiapan pasukan negara. Later saya tengok semua dah siap semua ni Games Village. Tempat penginapan atlet-atlet di mana masa pre-January itu ada lagi belum naik sepenuhnya tapi dah tinggi semua dah nak habis lah. Dan fitting dia apa itu tempat tidur, katil, tilam, kabinet itu je lah tinggal nak masukkan. Tapi mereka memang beri komitmen yang tinggi dan saya lihat mereka memang bersungguh-sungguh. Dari segi logistik juga tidak ada yang membimbangkan kerana venue semua acara sukan tidak terlalu jauh dari perkampungan atlet berkenaan. Ianya lebih baik berbanding di Sukan SEA Hanoi 2022 lalu di mana atlet ditempatkan di hotel-hotel berbeza sekitar bandaraya yang menyukarkan komunikasi semua pasukan negara bertanding. Apapun, Datuk Muhammad Nasir akan terus memantau persiapan tuan rumah dan memastikan venue mematuhi keselesaan kontijen negara demi membutirkan banyak pingat emas di Kemboja nanti.
Muhammad Nasir hari ini meninjau sesi persiapan kem dinastik, taekwondo, wushu dan sepak takraw di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil petang tadi. Sementara itu, hasrat bekas juara dunia wushu negara Tan Chuan Min untuk membuat penampilan pertama di pentas sukan si akhirnya menjadi realiti apabila tuan rumah Kemboja mempertandingkan acara Nan Kuan, Nan Gun dan Nandau pada edisi ke-32 selepas kali terakhir dipertandingkan di sukan si Kuala Lumpur 6 tahun lalu. Dan sudah pasti pencapaian cemerlang Chuan Min di peringkat antarabangsa menjadi taruhan kem wushu merealisasikan sasaran 2 pingat emas di Kemboja. Chuan Min yang pernah dinobatkan sebagai olahragawati kebangsaan 2019-2020 tidak pernah beraksi di Tamasya Sukan Si kerana acaranya tidak dipertandingkan pada edisi 2019 di Filipina dan Hanoi 2021. Skuad wushu akan berkampung di China selama sebulan bermula Jumaat ini sebagai persiapan. Asian country, sea country dalam sport wushu, negara-negara lain macam Indonesia, Vietnam, Singapura, Myanmar semua adalah negara yang sangat kuat actually. So for me, since I've been go to like World Champ and then Asian Game, right, I will try my best and then hopefully I can deliver the goal for Malaysia. Yeah. Dalam pada itu, Kemboja 2023 boleh dikatakan cabaran terbesar buat skuad gimnastik. Ia berikutan acara gym drama dan artistik kategori wanita tidak disenaraikan sebagai acara kali ini di mana ia adalah lubuk emas Malaysia di Sukan Si. Kemboja hanya menyenaraikan acara lelaki dan amat jelas satu emas yang diletakkan juga cukup sukar digapai. Rata-rata gimnas muda yang akan membawa cabaran yang dibarisi Muhammad Syahrul Aimi, Eng Chun Chen, Lukman Al-Hafiz selain dua gimnas yang membuat penampilan pertama di pentas antarabangsa iaitu Eli Hamuda dan Syakir Aiman. Menurut jurulatihnya Eng Shu Liang, anak buahnya tidak akan mempunyai sebarang kejohanan sebagai persiapan, malah hanya akan menjalani latihan sehingga beraksi di Sukan Si 2023 nanti. Dengan pencapaian sebagai finalis di Sukan Commonwealth Birmingham dan pemenang penghargangsa Sukan Si Hanoi 2021, jurulatih Eng Shu Liang meletakkan kepercayaannya kepada Syahrul Aimi untuk membawa pulang sekurang-kurangnya pingat perak. Strength atlet, I think antara yang paling kuat, I think Syahrul Aimi dalam melombo yang paling ada chances lah. So yang lain macam Lukman pun okey sebab dia sangat all round punya gimnas. Ya antara dua orang ni lah dan ya. Laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan untuk malam ini. Saya Nazri Atari, sesungguhnya tiada hari tanpa sukan. Teruskan bersama berita utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Si bulus yang jinak dan manja, dibela dan disayangi, namun ada tergamak menzaliminya. Ia pernah selamatkan seekor kucing yang dibakar. Ambil kucing untuk bagi ke haiwan dia iaitu ular. Apa tindakan kita? Pelaku-pelaku ni sepatutnya harus mendapat balasan yang setimpal. Ikuti laporan khas penganiayaan kucing 16 dan 17 Mac di Buletin Utama TV3. Kembali dalam Buletin Utama. Seorang pengurus sebuah syarikat perikanan di Kuala Perlis ditahan reman 3 hari bagi membantu siasatan kes suapan penguat kuasa. Dia dipercayai orang tengah yang menerima wang daripada pemilik bot nelayan untuk menyogok anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Suspek berusia 37 tahun itu ditahan bagi siasatan kes suapan bulanan yang dipercayai berlaku berlarutan sejak beberapa tahun lalu. Ia sebagai dorongan mengelak bot nelayan terbabit diperiksa anggota Penguatkuasa Maritim Malaysia. Nilai suapan bulanan itu dipercayai mencecah ribuan ringgit bagi setiap tauke bot di perairan Perlis dan Langkawi. Permohonan tahanan reman terhadap suspek dibenarkan Magistrate Siti Nurhazliza Mat Ali bermula semalam hingga esok. Kes disiasat mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Dalam pada itu, sumber memberitahu SPRM hari ini menahan 2 lagi anggota Maritim Malaysia berpangkat Laskar Kanan Maritim dan Bintara Kanan Maritim, masing-masing berusia 31 dan 40 tahun di Sandakan dan Kota Kinabalu, Sabah. Anggota terbabit pernah bertugas di Maritim Zon Langkawi dipercayai ada kaitan terhadap kes yang sedang disiasat. Pengarah SPRM Perlis Suziliana Hashim ketika dihubungi mengesahkan tangkapan itu. Setakat ini 14 individu ditahan termasuk 2 orang awam.
Seorang pegawai polis berpangkat inspektor bersama 4 anggota lain direman 4 hari bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan wang tunai RM150,000. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan berkata 5 anggota dan pegawai itu kini dibebaskan dengan jaminan selepas tempoh tahanan reman berakhir semalam. Dan mereka telah direman selama 4 hari dan siasatan telah pun dilengkapkan dan akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa dalam masa yang terdekat. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor. Katanya pihaknya menerima laporan daripada seorang lelaki Khamis lalu yang mendakwa diperas ugut seorang pegawai dan beberapa anggota polis. Datuk Hussein berkata demikian bagi mengulas pendedahan di akaun Telegram yang mendakwa pegawai dan anggota polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serdang melakukan pemerasan ke atas satu sindiket skamer. Setakat ini tiada wang tunai ditemui daripada semua suspek dan polis percaya kes itu berkaitan serbuan dilakukan polis terhadap kegiatan skamer yang membabitkan warga Cina. Saya tak lebih selesa macam ni lah. Polis menahan 5 warga Indonesia yang terbabit dalam geng rantau melakukan samun bersenjata dengan menyalahgunakan aplikasi e-hailing. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan berkata modus operandi kumpulan itu menggunakan aplikasi berkenaan ke lokasi sasaran sebelum pulang menggunakan kenderaan lain termasuk milik rakan mereka. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor. Katanya suspek berusia antara 29 hingga 49 tahun termasuk seorang wanita ditahan selepas polis menyerbu sebuah flat sekitar Sungai Besi, Ibu Negara jam 8.20 pagi 6 Mac lalu. Turut dirampas pakaian, beberapa barang hasil samun serta peralatan yang digunakan suspek ketika menyamun. Suspek disyaki terlibat dalam 6 kes samun bersenjata di sekitar Selangor dan 1 kes di Negeri Sembilan melibatkan kerugian kira-kira RM55,000. Kesemua suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan. Seorang lelaki yang hilang ketika menjala ikan ditemui lemas pagi tadi di kawasan bekas Lombong, Solo Menggong, Macap Baru di Alur Gajah. Mayat pekerja binaan Jerry Juli 33 tahun ditemui anggota bomber dan penyelamat di Lombong itu jam 9 pagi. Ketua Polis Daerah Alur Gajah Superintendent Arsyad Abu berkata sebelum kejadian mangsa dilaporkan menjala ikan di Lombong itu kira-kira jam 6 petang semalam sebelum hilang ketika membetulkan jala di tengah Lombong. Operasi mencari dan menyelamat yang diteruskan jam 8 pagi tadi menemukan mayat mangsa kira-kira 5 meter di dasar Lombong. Tambah beliau, mayat bapa 2 anak itu dibawa ke Hospital Alur Gajah untuk proses bedah siasat. Kematian mangsa diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Sekian buletin utama. Sambutan Hari Pakaian Tradisi Libya kami kongsikan sebelum berpisah. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.